Okey, selamat pagi ya. 1C and 1T together. Baik, hari ini kita nak tengok konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. So, there are two parts that you should know. Satu, apa dia masa silam. Dua, apa itu ruang. Bukan ruangan, ruang. Baik, masa silam, pertama sekali saya write here time, masa. Dia ada dua penting. Asas penulisan sejarah based on two things. One is SM. Okay. Lagi satu ialah bukan S. TM. SM stands for sebelum Masehi. TM stand for tahun Masehi. Okey. Apa maksud ni? Ini sebenarnya kalender kita. Okey, yang ini sebenarnya bergantung kepada tahun kelahiran Nabi Isa, Jesus Christ. Tahun Nabi Isa lahir, kita start 0001. Kalau sekarang 2021. Okay, disebabkan kita mula dengan 1, we have to minus 1 here. Jadi sekarang ni ialah selepas Nabi Isa berapa tahun kalau saya tanya, ialah 2020 years after the birth of Jesus Christ. Ini kita punya penulisan sejarah yang pertama based on these years. Di sini dia reverse balik. Dia punya ini ascending order. The year before Jesus Christ was born, dia punya tahun ialah 001. Tak ada 0000. So, tahun yang berikutnya is ascending order lah. Dia akan naik kepada 002 dan seterusnya. Baik, ini adalah konsep penulisan yang pertama. Dia akan tulis after Jesus Christ is born, kelahiran Nabi Isa, sebelum kelahiran Nabi Isa. Itu adalah ruangan masa yang paling utama. Baik. Jadi selepas ini kita akan tengok cara masa itu dibahagikan apabila sesuatu sejarah ditulis. Kita akan bahagi ikut 3 kategori ini. Satu, dekad. Satu ialah what is this? Century, abad. Dan recently saja 20 years before baru konsep ini dikenalkan, iaitu konsep alaf. Masa cikgu belajar kat sekolah tak ada konsep tak ada unsur alaf dalam masa. Baik, just kita nak tahu bezakan tiga-tiga ni. Dekad ialah 10 years, 10 tahun. Okey, 10 tahun ialah satu dekad. Baik, abad dirujuk kepada 100 years, 100 tahun. Okey. Alaf now ni kita terima iaitu rujuk 1000 years. Kalau 1000 years, kalau alaf kita consider kita berada dalam alaf yang kedua. 1000 yang tahun pertama, alaf pertama. 1000 tahun yang kedua, starting 2000 is alaf yang kedua. Baik, ini adalah konsep masa dan ini merupakan time frame atau jangka masa yang digunakan oleh penulis sejarah untuk menulis tentang sejarah. Sebelum Masehi, tahun Masehi, dekad yang paling kecil, alaf sederhana, abad sederhana, alaf yang paling tinggi. Okey. Baik.
Jadi hari ini kita nak tengok konsep ruang ya. So saya ada berikan 3 aspek ya. Apa maksud ni? Maksudnya bila orang tulis sejarah, dia akan bahagikan ikut situasi politik, situasi ekonomi dan situasi sosial. Baik. Dalam situasi politik contohnya saya ambil Malaysia. Dia ada 2 tahun yang sebelum ini dikuasai oleh PKR dan sekarang ni dikuasai oleh PN. Jadi bila sejarah ditulis, dia akan tulis apa-apa pembaruan yang dibawa oleh PKR. Dia akan tulis sini lah. Contohnya GST dikurangkan kalau nak tahu lah. Macam di sini dalam PN, sejarawan dia akan tulis macam mana usaha kerajaan menangani COVID. You see, 2 political parties, dia punya sejarah akan ditulis berbeza. Ini contoh penulisan sejarah berasaskan politik. Ekonomi jangan risau sangatlah ya. Social dia ada 2 yang sangat penting yang sangat beza. Satu before COVID, satu during COVID. Saya ambil simple penulisan sejarah tentang masalah pelajar di sekolah. Satu before COVID, masalah utama ialah gangsterism, kes bully dan sebagainya. Dan tahap ini bila ahli sejarawan tulis, dia akan tulis tentang penjarakan sosial, macam mana budak pakai pelitup muka masuk ke dalam kelas, macam mana keperluan sanitizer. Nampak? Isu sosial, how sejarawan akan tulis, how history is separated. Before COVID, simple lah masalah pelajar, apa-apa dia sangat beza dengan di sini. Okey, sekian, terima kasih.